itu akan auratmu, yakni tiada menutupi akan aibmu. Ini manusia bila mereka marah, mereka akan membangkitkan kejahatan. Kita baca sebelum ni, mereka akan membangkitkan kejahatan kita pada ketika mereka marah. Jadi ketika itu mereka tak akan memaaf kesalahanmu, dan mereka tidak akan ampun akan dosamu ini terhadap mereka, dan tiada menutupi mereka itu akan auratmu ni, akan aibmu. Ini panggil manusia. Oleh kerana itu kita berjagalah, kita kena jagalah hubungan kita dengan manusia. Sebab panggil manusia ni, ketika dia berkawan tak apa, tapi ketika dia marah, keluar habis panggil dia. Bila kita goncang dia, keluar habis. Tak goncang tak apa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi ini, digoncang bumi ini, fa akhrajatil ardu asqalaha, maka keluarlah segala muatan dan bebanan yang dalamnya akan keluar. Tapi bila goncang, itu iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi itu bila dikocok akan keluarlah segala bebanan-bebanan yang dalamnya. Manusia macam tu juga, bila kita kocok dia akan keluar. Nak tahu panggil ketika tu macam bini lah kan. Nak tahu panggil dia, kadang-kadang dia tak keluar habis tu. Dia keluar habis, kita tahu panggil aku kahwin lama dah. Tu pun bukan panggil dia lagi. Nak tahu panggil dia bila? Nikah dua. Tu dia keluar habis. Dia keluar habis. Tak selalu duk marah lah, beletak-beletak. Aku tahu panggil bini aku. Tak, Han tak tahu lagi. Han nak tahu Han nikah dua. Duk main depan dia. Ni madu hang ni. Keluar habis. Tak pernah keluar 50 tahun dulu. Buka habis. Bersilat. Tak sedap lagi. Tarik rambut. Ni kita tengok banyak kali tu, kita tak berani. Tarik rambut. Cakap muka ni. Tak pernah buat. Itulah ketika menikah lain. Lah ni pun tak lagi. Cuba try tengok. Rengah muka. Tokok kita. Gigit. Dia akan keluar. Panggil dah. Dia tersimpan. Begitu kat kita pun ada. Lelaki lagi dahsyat. Dia tak tahu bila. Cuma perempuan tak boleh menikah lain. Dan perempuan nikah lain melompat tu. Tapi lelaki tak tahu dia punya swih dah. Si perempuan dia tahu swih dah. Swih dia menikah lain. Lelaki tak tahu swih dah. Swih dah kena. Ada. Sama ya dengan perempuan. Dia ada. Tapi tak tahu kat mana swih dah. Baik. Maaf buat macam mana. Faham belakang. Baik. Jadi daripada kita duk bagi mereka buka aib kita, mereka tamah, kita jagalah hubungan dengan mereka. Mereka tamah dah. Satu lagi panggil orang, kita tak mau sebut perempuan lah no. Ada perempuan ni dia kena terima lah hakikatnya. Memang Tuhan bagi dia akal dia tak semacam lelaki, tapi Tuhan buat adil. Tak, perempuan ni hang jangan fikir banyak kerja hang, aku buat hang ni, aku beri otak tak semacam lelaki. Bukan mana Tuhan hina hang tak. Tuhan nak hormat hang. Jadi kalau hang otak macam lelaki, hang kena fikir macam lelaki. Sebab tu aku tak suruh hang kerja. Kalau lelaki bini dalam keluarga, kalau bini tak kerja tak berdosa. Lelaki tak kerja berdosa. Hak ni hang mau. Boleh. Kalau hangpa kata tak adil, Tuhan bagi lelaki kuat, perempuan lemah. Tuhan buat adil dah. Hang tak fikir lelaki kalau dia tak ada nafkah, dia tak nafkah keluarga dia berdosa. Sebab aku bagi hang kuat, aku bagi hang akal lebih. Perempuan Allah tak bagi. Sebab apa? Hang jaga rumah. Itu penghormatan Tuhan bagi, elok dah. Jadi jangan duk pi nak hak lelaki. Sangat senang kat hak lelaki. Tu tengok lelaki keluar pagi malam balik tu pun nak beletiak. Kan? Nak beletiak. Betul beletiak lah. Dia keluar rumah. Dia keluar rumah pagi. Hang tak fikir lagi dia duduk riak atas motor dalam kereta duduk riak. Duit tak ada.
nak pikat nak banyak. Bukan tahu dia lelaki ni, dia panggil dia ego. Dia bukan tunjuk orang perempuan. Ini orang perempuan kena tahu ni. Dia teriak dalam kereta. Dia bawa kereta atau bawa motor hujan-hujan cari rezeki, dia teriak. Lelaki dia panggil. Bila depan perempuan, depan bini, serius dia. Padahal dia tu dia tak tunjuk. Panggil lelaki dia macam tu. Perempuan kena tahu. Jadi Tuhan buat ni semua elok adil. Adil belakang Tuhan buat. Tu. Jadi kadang-kadang dengan sebab sikit. Sebab tu manusia kadang-kadang kebaikan yang banyak dengan sebab satu kesilapan, maka satu kesilapan itu menghapuskan 100 kebaikan. Dia buat elok dah. Banyak dah yang dia buat, sama ada lelaki atau perempuan. Kadang-kadang kebaikan yang dia buat banyak, tapi dengan sebab satu kesilapan dia terhapus segala 100 kebajikan. Dia tak nampak dah yang hak banyak tu, dia nampak hak sikit tu. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Bila dia jadi habis, perangai manusia, dia tidak akan ampun dosa kalau dia marah kita. Dia tak akan menutup keaiban kamu. Wa yuhasibunaka anin nakir wal kitmir wa yahsudunaka alal qalidi wal kasir. Dan menghisap mereka itu akan dikau. Menghisap ni, mereka menyangka, mereka menganggapkan engkau itu atas nakir. Apa dia nakir? Iaitu lubang biji kurma. Dan kitmir. Kitmir ni apa pula? Iaitu kulit biji kurma yang nipis tu. Kulit biji kurma, bukan kulit kurma. Kulit biji kurma kan, kita makan kurma dia ada putih tu, tutup kulit tu. Itu kitmir. Apa ni? Iaitu nakir dan kitmir ni ibarat daripada sesuatu yang sedikit. Benda sikit je. Mereka ambil kira, lubang kurma ni ada tak? Kalau kita tengok tak ada, tapi ada lubang kurma kecil je. Dan begitu je kulit biji kurma kita pasal lah. Hak putih tu hak lekat kat biji kurma tu kan, bukan kulit hak di luar tu, hak dalam hak putih tu. Jadi nak abang kata apa? Benda kecil dan benda nipis, tapi diperbesarkan. Dan dengki mereka itu manusia akan dikau atas sesuatu yang sedikit. Yang sedikit dengki, apatah lagi dan yang banyak lagi daripada dengki. Kita dengki apa Tuhan marah? Kita dengki tu dengki hak Tuhan. Kalau jiran kita dapat suatu rezeki, yang bagi rezeki tu siapa? Allah. Jadi kalau kita rezeki, kalau kita ni dengki kat atas rezeki tu, kita dengki kat Tuhan, bukan dengki kat jiran. Kita marah dekat Tuhan, buat apa bagi kat jiran kita, kita putikai. Wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah wal ghibah wal buhtan. Dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu, akan mengadu-ngadu. Yuharridu ni asal makna tahrik ni kempen. Dia bukan suruh saya. Kempen. Tahrik ni kempen, suruh kempen. Wa yuharridun, dan menyuruh mereka itu, yakni kempen mereka itu ke atas kau akan saudara-saudaramu. Duk pi kempen, duk pi hasut ni saudara-saudara kita dengan mengadu-ngadu. Akan mengadu-ngadu dan mengumpat dan berdusta. Namimah ni dia bukan mengadu saja. Bahasa dulu mengadu domba. Namimah ni jadi batu api pelaga orang. Mengadu-ngadu ni betul. Pi abang dekat ni kata mat kata hang macam ni. Pi abang dekat man kata hang macam ni. Pi abang kat man kata hang macam ni. Itu orang panggil mengadu domba. Duk pelaga orang. Dalam hadis la yadkhulu jannatan namam, tak masuk syurga orang yang namam,
Orang yang mengadu domba, duk pelaga orang. Lah ni nak mengadu domba, nak mengumpat, nak bercakap bohong, tak payah, tak kena duduk depan. No, lah ni tak payah duduk depan. Duduk kat handset dia. Pula nak cakap tak nanti. Kalau dulu kalau nak mengumpat, nak bercakap, nak buat fitnah seorang je. Lah ni nak buat fitnah tak payah. Dan fitnah tu akan tersebar. Mana? Hantar dalam grup berau. Tu grup pula. Kalau grup tak apa Facebook. Banyak hak pakat duk tengok. Kalau grup mungkin ada 70 orang, 100 orang. Kemudian grup pula, dia tu pula hantar pula kat lain. Tambah zaman-zaman lah ni, zaman-zaman pilihan raya ni. Kita kena ingat elok. Ikut tahu je. Tak kira lah hang parti mana. Tak kira hang parti mana. Ikut tahu je maklumat. Biar pilah kita ni orang mengaji, walaupun dia tu bukan parti kita. Kita kadang-kadang, ni bukan parti aku ni, tapi hantar. Tak, walaupun bukan parti kita, hang nak hantar fitnah ni jaga. Lah ni macam-macam. Dah ni dia boleh buat macam-macam. Ada. Kita hantar. Tak ada peduli dah. Tak sidik. Bila kita hantar, orang hantar. Grup ni satu. Timbul fitnah dengan kita hantar. Sebab tu dekat-dekat pilihan raya ni, ingat elok. Kita jadi orang lebay. Lebay macam mana? Tak sedap peduli apa. Hak benda tak pasti. Hak pasti tak apa. Depan mata. Ni tak, benda tak pasti. Jangan duk hantar ikut suka. Kalau betul pun tak payah. Dia pun nak dengar kita. Apatah kalau kita tak pasti. Ni banyak. Dah ni banyak dah sampai berita-berita bohong. Nak ambil gambar dekat kat sini. Nak bagi orang marah, nak bagi kelai. Ini fitnah apa? Dia boleh buat macam-macam dah ni. Lah ni muka kita boleh ubah ni. Main teknologi yang ada lah ni. Jadi bila kita buat macam tu, termasuk dalam namimah, ribah, buhtan, buat pendustaan. Dusta dulu kita bohong 5-6 orang je. Lah ni dusta kita bertebak merata api dalam 1 minit je. Dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit. Itu. Dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu, akan mengadu-ngadu, mengadu domba dan mengumpat dan berdusta-dusta. In radu wa zahiruhumul milaku wa in sakhitu babatinuhumul hanaku. Jikalau redha mereka itu manusia akan dikau, maka zuhir mereka itu pada perkataan dan kelakuan sangat kasih akan dikau. Zuhir mereka tu kalau tengok bercakap dan perangai tu kasih dekat kita. Dan jikalau marah mereka itu akan dikau, lagi dendam di dalam hatimu. Dan jikalau marah mereka itu akan dikau, lagi dendam di dalam hatimu. Jadi mereka akan dendam dalam hati kamu. Kalau mereka marah, mereka dendam dalam hati mereka. Simpan tahu. Itu dendam. Sampai masa boleh lepas. Kalau mereka suka kat kita, nak apa-apa sesuatu, mereka akan menzahirkan perkataan dan tindakan yang lemah lembut dan kasih sayang. Tapi kalau mereka marah, dendam, simpan marah tu dalam hati mereka. Zahiruhum siyabun wa batinuhum dhi'ab. Dan zahir mereka itu seperti kain, dan batin mereka itu seperti harimau. Seperti kain ni apa dah? Kain ni melembut. Zahir mereka nampak lembut je, tambah macam kain sutra. Tapi wa batinuhum, batin mereka zi'ab, seperti harimau. Tu
Hadha hukmu ma qata'at bihi al-musyahadah ala aksarihim illa man asamahu Allah Ta'ala fasuhbatuhum khusran wa mu'asyaratuhum khizlan. Hadha hukmu man yuzhiru laka sadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Qala al-qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Oh, sedap ni kita habis ni kita mati. Artinya kata Imam Al-Ghazali, inilah yang aku putuskan, ini yang aku hukumkan dengan dia, dengan ini musyahadah. Apa maksud? Yakni dilihat dengan mata kepala. Aku hukum ni berdasarkan aku tengok dengan mata kepala sendiri pada kebanyakan mereka itu manusia, melainkan seorang dipeliharakan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertaulan dengan mereka itu dapat kerugian. Kalau kita berkawan rugi dengan pok ni, bila dia nak satu kita dia baik, bila dia marah, oh habis, tak maafkan kita dan simpan dendam di hati dan berserah dengan mereka itu dapat celah. Inilah hukum orang yang menzahirkan akan berkasih-kasihnya, tunjuk kasih sayang dia. Maka betapa pula seorang yang menyatakan akan dikau dengan berseru. Hak ni orang yang kawan kita yang tunjuk kasih sayang, itu pun teruk dah. Apatah lagi orang yang menunjukkan permusuhan dan perseteruan kepada kita. Kata Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, maka takuti olehmu akan seterumu itu. Takutlah musuhmu itu sekali, bukan segala. Kamu kena takut seterumu sekali, dan takuti olehmu akan kekasihmu 1000 kali. Ni musuh kita dengan orang yang baik, orang yang baik dengan kita dan orang yang bermusuh dengan kita. Kita kena takut dengan orang yang baik dengan kita, kena takut 100 kali daripada orang yang bermusuh dengan kita. Sebab orang yang musuh dengan kita, kita tahu dah memang dia musuh dengan kita. Tapi orang yang menunjuk kasih, yang menunjuk baik, dia ni kita kena takut 100 kali. 1000 kali. Tengok. Kata Ibnu Ma'ruf, Qadi Ibnu Ma'ruf, maka takuti olehmu akan seluruh kamu sekali. Hang kena takut dengan musuh kamu sekali, dan takuti oleh kamu akan kekasihmu, orang yang kamu duk baik dengan dia, hang kena takut 1000 kali. Sebab apa? Orang yang buat baik, kita tak tahu apa yang disimpan dalam hati. Tapi orang yang buat jahat kita tahu. Kita bersedia bila depan dia. Tapi orang yang buat baik, kita tak bersedia. Sebab tu orang yang munafik dengan orang yang kafir, mana lebih bahaya? Yang munafik. Sebab apa? Dia berbaik-baik dengan kita, dia semayang Jumaat dengan kita. Zaman Nabi lah, dia hadir dalam majlis, hadir dalam majlis, dia catat semua dah. Hak yang musuh tak ada apa-apa. Kalau hak kafir betul, kita tahu dia kafir. Tapi kalau hak jenis munafik, dia berlakon Islam. Ini lebih bahaya. Lepas tu zaman lah ni, maaf saya sebut, nak sebut juga, pok W ni. Pok W ni, kalau nyata W tak apa, tapi dah ni ada W pakai serban. Hak ni yang bahaya ni. Faham pok W? W dot. Dia ada 5. Hak ni banyak kita keliru. Dia main pakai serban. Kadang-kadang berlindung di sebelah nama mudir pondok. Tu mursyid macam-macam lah. Dia berselindung dia balik nama-nama macam tu. Tapi kalau hak nyata senang, semua berkata belakang. Tapi hak main duk pakai serban, tapi dia macam tu, cukup bahaya. Begitu juga pok munafik. Dan setengah daripadanya bahawa engkau perdapati akan kekasihmu. Kita berhenti kat situ. Jadi sekolah tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat bermanfaat pada kita, dan khutbah yang kita dengar tadi dan apa pula gerhana yang terjadi ini menjadi pengajaran kepada kita. Nak beritahu kata, walaupun gerhana ini bukan sebab mati seseorang dan hidup seseorang, tapi gerhana ini menyupakan bila banyak berlaku, itu tandanya dunia ni semakin tua. Dia punya peredaran yang berlaku tu dah jadi sistem, dah tua kan. Walaupun dia bukan tanda-tanda satu musibah, tapi apapun dia menjadi alamat kiamat. Jadi kita ambil pengajaran lah dengan apa yang berlaku pada hari ini.
Jadi dengan sekolah tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'afiyati وانشر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.